Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama kali tengok muka Ustazah. Okey, nama Ustazah Nur Atikah binti Abdul Malik, boleh panggil Ustazah Atikah. Okey, mulai hari ini Ustazah akan ajar kamulah pendidikan Islam. Okey, so untuk pendidikan Islam kita hari ini, kamu tengoklah outline yang Ustazah share dalam grup tu. Nampak tak? Kalau tak nampak, pergi cari balik dalam grup outline Ustazah bagi. Okey, so outline tu, kelas Ustazah memang banyak guna outline. Ustazah bagi tu sebagai panduan kamu. Kamu nampak apalah Ustazah nak ajar hari ni kan, sebab kita kelas online. Kalau depan mata senang Ustazah ajar. Ni sebabnya dalam online. Kelas online kan susah sikit. Tak apa. Kita anggap ini semua sebagai satu cabaran yang menyeronokkan. Okey? So gunakan outline itu sebagai panduan kamu nak buat nota. Okey, siapkan outline. Yang penting kena ada outline dulu. Tak payah print, tak payah maziing je. Kamu salin, tulis. Alah sikit je pun. Tulis dekat dalam buku tulis. Okey, kemudian kena ada buku teks. Lepas tu kena ada Ustazah. Kena ada Ustazah punya video ni lah. Kamu nak tengok, nak isi, nak tengok apa kan. Okey, so kelas kita hari ni sekejap je. Sama dah cerita sekejap je. Okey, so kalau kamu tengok, kita tengok buku teks muka surat 152 sampai 162. Hari ini kita nak belajar tentang era pemerintahan kerajaan Islam. Islam dulu ada kerajaan. Kerajaan, kita ada banyak kerajaan. Okey? So kita nak tahu kerajaan ni kerajaan siapa, siapa yang punya pemimpin, siapa pemimpin dia, tahun bila, siapa yang famous. Kalau Malaysia, siapa pemimpin Malaysia yang paling famous? Kita ada siapa? Datuk Seri Muhyiddin Yassin lah yang sekarang ni kan. Yang dulu-dulu yang famous, Tunku Abdul Rahman. Ajar sejarah dulu kan, Tunku Abdul Rahman. So yang waktu kamu dah start lahir ni, kamu tahun-tahun 2000 lebih kan. So pemimpin yang kamu kenal, Tun Mahathir, Datuk Seri Najib. Tapi sekarang Datuk Seri dah ditarik. Okay, so tinggallah kita panggil Najib Bosku kan. Okay, tak apa. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang era pemerintahan Islam. Okey. So apa yang adalah era pemerintahan Islam ni? Kamu tak akan banyak tahulah sebab ini ialah sesuatu sejarah yang telah disembunyikan. So Ustazah nak cover balik kepada kamu ni. Sejarahnya menarik. Okey. Memang kamu akan lepas ni akan banyak tanya. Apa benda ni? Jangan risau, Google ada. Kalau kamu tertanya-tanya, selain kamu tanya Ustazah, kamu boleh tanya Google. Sebab sejarah yang kamu jumpa dalam Google tu akan sangat-sangat menarik. So dia ialah pembelajaran yang kendirilah, yang kamu akan perlu pelajarinya sendiri. Okey, kalau kamu tengok yang pertama. Okey, kalau kamu tengok buku teks muka surat 152 ni, kamu akan nampak peta yang kat belah sini. Yang dekat sebelah kanan tu, sebelah kanan kamu, sebelah kanan kamu tu. Okey, ada peta lah. Kamu buka, kamu akan nampak peta sebelah tanah Arab. Ini semua peta-peta sebelah tanah Arab. Yang sayangnya slide ni Ustazah tak boleh conteng. Kalau boleh conteng, memang dah Ustazah conteng dah bulat-bulat dah. Okey. So kamu tengok, Ustazah dah bulatkan. Dekat mana pusat pemerintahan? Dekat peta tu. Yang atas ialah peta daripada buku teks. Yang sebelah bawah ialah peta zaman dahulu, peta zaman Parsi. Supaya kamu nampak bentuk lah. Sebab buku teks kan dia cantum 2 muka surat. Ustazah, kalau kamu buka, memang alamatnya terbuka lagam tengah tu. So Ustazah bagi satu peta yang lengkap sikit lah, supaya kamu nampak bentuk tanah Arab tu macam mana. Okey, semenanjung tanah Arab orang panggil. Okey. So, zaman yang pertama ialah zaman kerajaan Islam yang pertama ialah kita panggil zaman Rasulullah. Ketika zaman Rasulullah diutuskan menjadi Rasul. Bermula sejak bila? Bermula di Mekah ke Madinah? Kerajaan Islam yang pertama di Madinah. Kenapa bukan Mekah? Okey, sebabnya Rasulullah memang diutuskan menjadi Nabi pada sewaktu Nabi dekat Mekah lah. Okey, pada usia Nabi 40 tahun. Tapi sewaktu di Mekah, mereka iaitu pembesar yang mengawal Kaabah lah. Mekah kan ada Kaabah kan. So pembesar Kaabah ni mereka lah yang kuasai. So orang Islam tak boleh nak kuasai kawasan tu. Mereka kan ada tak 3 tahun dakwah secara rahsia, 10 tahun berdakwah secara terang-terangan. Even dah berdakwah secara terang-terangan pun mereka tak boleh
tubuhkan kerajaan Islam sendiri. Jadi pada waktu itu Rasulullah mendapat berita bahawa di Yathrib, nama lama Madinah, the old name of Madinah, okey, kita panggil Yathrib. Yathrib. So di Yathrib ni mereka tahu ada dua kaum, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni pada zaman dahulu diorang gaduh. So tapi diorang nak berdamai, tapi tak ada siapa nak damaikan. Diorang bergaduh tapi nak berdamai. Sweet tak? So Rasulullah mendengar perkabaran tu, maka Rasulullah pun menawarkan perjanjian kepada mereka. Perjanjian panggil perjanjian Aqabah. Okey, boleh google perjanjian Aqabah yang pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua. Kalau Hazah cerita ni awak sampai petang karang tak habis. Hazah suka cerita tentang sejarah-sejarah ni. Okey, kamu cari perjanjian Aqabah yang pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua. Kamu jangan cari perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah benda lain. Perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua, dan setelah perjanjian itu maka mereka menjemput Rasulullah datang ke Madinah. Maka Rasulullah datanglah ke Madinah mendamaikan mereka dan mensaudarakan Ansar dan Muhajirin. Ansar ialah orang Madinah yang asal. Muhajirin ialah orang yang berhijrah. Nama pun Muhajirin, hajir, hijrah. Itu sama-sama lah, lebih kurang perkataan tu. Muhajirin ni datang daripada Mekah ke Madinah. Mereka lah Muhajirin, mereka menjadi saudara. Okey, so mereka lah mengasaskan kota Madinah. Kisah namanya Madinah, nama baru Madinah. Okey, pimpinannya pimpinan Rasulullah. Tahun pertama hijrah lah. Pertama hijrah diambil daripada zaman hijrah, daripada peristiwa hijrah. So the first year of hijrah, itulah dipanggil tahun pertama hijrah. So start itulah bermulanya kerajaan Islam. Okey, tahun pertama hijrah sehinggalah 11 hijrah. Kenapa sampai 11 je? Sebab pada tahun ke-11 hijrah inilah Rasulullah wafat. Okey. Okey, seterusnya ialah selepas Rasulullah wafat, maka pusat pemerintahannya masih sama di Madinah. Okey, diterajui oleh pimpinannya ada 4. Memang 4 saja pemimpin dia. Pertama Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya Umar bin Al-Khattab. Yang seterusnya yang ketiga Uthman bin Affan, dan yang terakhir ialah Ali bin Abi Thalib. Okey, kalau kamu cari lagu nasyid dia, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Cari lagu tu. Lagu tu lagu lama. Tapi kalau Ustazah nak hafal, saya nyanyi pakai lagu tu. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Hafal benda ni, kena ingat. Sejarah Islam ni kena ingat. Okay, so dia daripada tahun 11 hijrah sehingga 40 hijrah. Yang penting hafal hijrah. Masih ini tak payahlah nak hafal. Tapi kalau kamu nak ingat, bagus juga. Tapi yang pentingnya hijrah. Okay. So dia punya pusat pemerintahan sama Madinah. Okey, seterusnya kerajaan Umayyah. Okey, kerajaan Umayyah. Okey, diambil daripada yang terakhir kan, Ali bin Abi Thalib. Okey, Ali bin Abi Thalib ni, Abu Bakar As-Siddiq, zaman dia aman damai lagi. Okeylah, semua orang masih lagi patuh kepada Rasulullah. Mereka pun macam sedih-sedih lagi lah, Rasulullah dah wafat kan. Okey. Dan seterusnya Umar bin Al-Khattab, zaman dia dah start mencabar. Sebabnya ada orang yang dah keluar Islam. Bila dah keluar Islam, maka banyaklah golongan-golongannya. Orang yang keluar Islam, orang yang buat puak sendiri. Lepas tu ada juga orang yang baru peluk Islam. Sebabnya dia punya peluasan wilayah tu, wilayah Islam tu semakin luas. Pertama sebab mereka dakwah. Yang kedua sebab mereka buat perjanjian damai. Itulah cerita-cerita cara-cara orang dahulu untuk menyebarluaskan kuasa. Kalau kamu nak tahulah macam mana lah dulu, contoh kerajaan Melaka boleh tersebar luas sampai Indonesia, sampai ke Thailand sana tu kan. Sebabnya inilah perjanjian damai. Diorang takluk wilayah tu secara berdakwah. Lepas tu ada juga mereka yang meminta bantuan. Contohnya kampung ni nakkan keamanan daripada bandar A. So kampung B ni minta tolong dengan kerajaan Islam.
So kerajaan Islam bantulah kampung ni. Kemudian yang bandar ni pun tak puas hati, dia pergi lawan. So diorang perang. So perang, bila kerajaan Islam menang, diorang tawan lah bandar ni. Macam tu lah ceritanya macam mana dia lewaskan kan. Bacalah sendiri, macam tu Google ada. Okey, seterusnya Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni memang zaman dia sangatlah pesat meluasnya Islam. Luasnya Islam, kuasanya luas, orang ni pun ramai. So dia banyak cerita. Banyaklah golongan-golongan puak Khazraj, Khawarij, Khazraj pula. Golongan Khawarij, golongan Riddah, golongan Syiah pun dah start dah sikit-sikit. Mereka sebab mereka terlalu taksub kepada Ali kan, pengikut Ali kan. Okey, seterusnya Ali bin Abi Thalib. Okey, pada Ali bin Abi Thalib ni lah mereka startnya gerakan mereka nak lawan Khulafa' Ar-Rasyidin. Nazar pendekkan cerita, dia orang nak bergerakan lah, gerakan untuk melawan Khulafa' Ar-Rasyidin yang dipimpin oleh, kalau kamu tengok kerajaan Umayyah ni, khalifah yang terkenal Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan lah yang asaskan kerajaan Umayyah. Okey. So kerajaan Muawiyah bin Abi Sufyan inilah yang merampas khalifah, pemerintahan khalifah Khulafa' Ar-Rasyidin tu, dia yang rampas. Dan dia telah mengasaskan kerajaan Umayyah. Dan dia telah pindahkan pusat pemerintahan daripada Madinah ke Damsyik. Kalau Damsyik, kalau kamu tengok tu dekat Syria, Nazar dia bulatkan dalam peta tu. Tengoklah besar-besar kalau mata tu tengok kan. Kat situ ada Damsyik. Tengok buku teks tu ada. Itulah pusat dia. Daripada Madinah hingga bawah tu dia bawa naik pergi Damsyik. Okey. Okey, lepas tu khalifah yang terkenal Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ada cerita dia lah. Memang menarik. Itulah dia telah merampas lah daripada kerajaan Khalifah Ar-Rasyidin tu. Okey, kemudian yang terkenal lagi dia punya pemerintah dia Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Banyak cerita dia. Pergilah Google. Okey. Kamu dah form 4 ni, cerita ni kalau kamu nak tahu, kamu kena Google. So kalau ada cerita sampai petang tak habis-habis. So ini Hazar cerita yang basic lah. Okey, tahun dia daripada tahun 41 Hijrah hingga 132 Hijrah. Okey, lama ni. Dalam lebih kurang 90 tahun dia memerintah kan. Okey, seterusnya daripada tadi 132 Hijrah, kemudian wujudnya kerajaan Al-Abbasiyah. Okey, sebabnya Muawiyah ni, okey, kerajaan Umayyah, dia punya sistem dia. Okey, contoh tadi Khulafa' Ar-Rasyidin, cara dia pilih pemimpin dengan sistem syura. Diorang akan bincang syura. Okey, kalau Umayyah, dia punya sistem dia ialah pewarisan. Anak, bapa kepada anak, kepada cucu, kepada cicit, kepada piyut. Dia mewarisi dia punya kerajaan tu. So Abbasiyah ni tak puas hati. Sebab Umayyah ni dia lebih taksub kepada Ali kan. So Abbasiyah tak puas hati. Siapa yang mengasaskan yang nama first ni? Abu Al-Abbas As-Saffah. As-Saffah. Sebab itulah dia nama dia Abbasiyah. Sebab yang asaskan Abu Al-Abbas As-Saffah. Okey. Pusat pemerintahannya di Baghdad. Baghdad kat mana? Tu. Baghdad. Nampak tak? Dekat Baghdad lah. Okey, dekat Iraq. Baghdad dalam Iraq sekarang. Dulu tak ada panggil Iraq. Dulu kalau kamu tengok tu, utara Arab Saudi tu sikit, utara Arab Saudi sikit, dengan Jordan, dengan Palestin, dengan Syria, dengan Baghdad tu, Iraq tu sikit tu, itu semua tanah Syam. Kalau kamu tanya-tanya dulu, apalah tanah Syam ni, mana ada dalam peta tanah Syam? Kalau kamu Google, mana ada tanah Syam? Kalau kamu cari kat Google Map, kalau kamu type lah tanah Syam, dia tak tahulah keluar ke tidak, kamu kena carilah. Tapi dia, sebab kita dah pecah kan negara sekarang ni, negara-negara tu telah berpecah. Okay, so itulah tanah Syam, meliputi negara-negara tu, Jordan, Palestin, Syria, Iraq dan utara ni lah, utara tanah Saudi, Arab Saudi. Okey, so khalifah yang terkenal pada zaman Abbasiyah ni apa dia? Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Abu Ja'far Al-Ma'mun. Carilah dia punya sejarah-sejarah dia. Harun Ar-Rasyid best. Yang tadi Hazar cerita kan, yang tadi dalam Umayyah ni yang paling best Umar Abdul Aziz. Kamu carilah. Dengan Abdul Malik bin Marwan pun best. Boleh cari. Okey, kalau yang ini yang bestnya Harun Ar-Rasyid. Boleh cari. Okey. Seterusnya dia ada banyak tau. Contoh kalau Umayyah ni dia ada lebih kurang 11 pemerintah. 11 ke 12 pemerintah dia.
Okey, Abbasiyah ni pun tengok tahun dia tu daripada tahun 132 Hijrah hingga 656 Hijrah. Berapa tahun? Dekat 500 tahun kan? 500 tahun lebih. So dia punya pemerintah Hazar rasa Azam tak ingat berapa. Banyak puluh-puluh lah. Puluh-puluh. Puluh-puluh lah dia punya pemimpinnya, khalifah dia. Bolehlah awak cari. Setiap khalifah tu ada banyak cerita. Okey. Dia lagi panjang lah cerita daripada cerita Malaysia ni. Malaysia baru berapa tahun kan, daripada 1957. Dia daripada lama ni, 132 sampai 656 Hijrah. Okey. Okey, seterusnya daripada Baghdad, diorang kalau kamu tengok kan, ini hujung dia 656 Hijrah. Okey, itu kerajaan yang kelima, kerajaan Uthmaniyah. Start pada tahun 698. Apa yang berlaku kat tengah-tengah tu? Kat tengah-tengah tu berlakunya perebutan kuasa. Ada kerajaan Fatimiyah, tapi dia tak rasmi sangat. Kerajaan Fatimiyah, kerajaan Andalusia. Okey, kamu boleh cari benda tu. Okey, sebab tengah-tengah tahun tu dia ada pelbagai kerajaan. Kerajaan Islam banyak waktu tu. Kerajaan Fatimiyah, kerajaan Andalusia. Okey, Andalusia tu Andalusia tu yang package umrah tu tak? Kerajaan Al-Andalus. Okey, Ustazah. Okey, seterusnya kerajaan Uthmaniyah. So Uthmaniyah telah mengumpulkan semua kerajaan ni pada tahun 698 Hijrah. Dan pusat pemerintahannya di Istanbul. Istanbul, kamu tahulah sekarang ni pun dah ada nama Istanbul. Famous kan kat Turki. Okey. So, kerajaan khalifah yang terkenal ialah Uthman Ertugrul, Urkhan, Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni. Okey. Kalau kamu kat sini, kamu nak cari siapa yang paling best, kamu cari Muhammad Al-Fatih. Dia telah menjadi khalifah. Telah menjadi khalifah pada usia 15 tahun. Sangat muda. 15 tahun macam awak lah, 15 tahun. Muda lagi. Dan dia telah menguasai kota Konstantinopel pada tahun pada umurnya 22 tahun. 22 tahun telah tawan satu kota-kota Konstantinopel yang pada zaman itu, kota Konstantinopel ni sangat menarik cerita dia. Kalau kamu ingat, pada zaman Rasulullah ada satu perang Khandaq. Perang Khandaq. Pada waktu itu Rasulullah, pasal pendekkanlah cerita ni, perang Khandaq tu diorang gari longkang tau, sekeliling Madinah. Lepas tu ada satu batu yang sangat besar, tak ada siapa boleh pecahkan. So Rasulullah cangkul batu tu. Kemudian Rasulullah nampak satu cahaya, 3 cahaya, dan salah satu cahayanya ialah akan tumbangnya kerajaan Konstantinopel, salah satunya. So kamu cari benda tu, cari 3 cahaya yang keluar ketika Rasulullah pecahkan batu waktu perang Khandaq. Okey. So kota Konstantinopel ialah satu kota yang diorang waktu tu sangat-sangat gah dikuasai oleh orang Rom. Dia ada gereja Roman. Okey, so pada zaman Rasulullah, antara sahabat yang cuba untuk tawan kota Konstantinopel ni ialah Abu Ayyub Al-Ansari. Al-Ansari orang Ansar lah. Abu Ayyub Al-Ansari ni telah syahid di tepi kota Konstantinopel. Dia time tu nak menang dah, tapi disebabkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari telah meninggal, telah wafat, maka umat Islam pun time tu jadi macam pemimpinnya meninggal, macam tu lah. Macam dia sedih lah, terkejut. So menyebabkan diorang diserang balik oleh musuh. Okey, so Abu Ayyub Al-Ansari ni telah dikebumikan di tepi inilah kota Konstantinopel tu. So waktu Muhammad Al-Fatih ni telah tawan semula kota Konstantinopel ni, Sultan Muhammad Al-Fatih ni telah mencari semula mana makam Abu Ayyub Al-Ansari, sebab waktu tu memang tak terjagalah. Okey, so waktu tu dia cari balik dan jumpalah makam Abu Ayyub Al-Ansari tu. Menarik cerita ni. Dia ada banyaklah novel-novel cerita pasal Sultan Muhammad Al-Fatih, sebab sangat-sangatlah hebat dia punya kepimimpinannya. Dia punya akalnya, pemikirannya tidak dapat dijangka waktu itu. Okey, dia telah, bayangkan dah ada bukit dekat kota Konstantinopel tu, ada bukit. Muhammad Al-Fatih ni dia punya bijaknya,
dia boleh bawa dia boleh bawa kapal berlayar atas bukit. Macam mana kapal tu boleh berlayar atas bukit? Azhar tinggalkan persoalan tu kepada kamu. Macam mana lah dia bawa kapal atas bukit, berlayar atas bukit, istilahnya lah, kapal berlayar atas bukit. Okey, so boleh cari. Okey, so zaman dia sangat lama, 698 sehingga 1341 Hijrah. Okay, kalau kita tengok pada Masihinya ialah pada tahun 1924 Hijrah. 1924 Masihi. Itulah kerajaan Islam yang terakhir jatuh pada 1924 Masihi. Sekarang 2021, hampir 100 tahun. 97 tahun. Kerajaan Islam telah jatuh. Okey. So itu setakat ini Hazah cerita tentang 5 kerajaan yang kita perlu tahulah, 5 kerajaan Islam yang kita perlu tahu. So buat nota berdasarkan ini, sebab kelas kita sekejap je, setengah jam untuk hari ni kan. So ini sahaja, kamu buat nota, kemudian kamu hantar pada ustazah. Okey, kamu hantar ke ustazah, nanti Hazah tengoklah kamu buat nota betul ke tidak. Okey, so nanti kita akan sambung dengan cerita tentang kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Kita akan belajar tentang empat pemimpin Khulafa Ar-Rasyidin. Okey. So setakat itu sahaja kelas ustazah pada hari ini. So jangan lupa siapkan nota dan hantar pada ustazah. Okey. So sekian sahaja daripada ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.